my name is Liu Zewu. I'm going to present the 10 major tenets of the marginalist school. First, the marginalist school focuses on the margin. It focuses its attention on the point of change where the decisions are made, or in the other words, on the margin. The marginalist extended to all the economic theory the marginal principle that David Ricardo, the classic school, developed in his theory of rent. Next is the rational economic behavior. The marginalists assume that the people act rationally in balancing marginal benefit and marginal costs, pressures and pains in balancing presents against future needs. They also assume that the purposeful behavior is normal and typical, and that random abnormalities will cancel each other out. The approach employed by the marginalists had its root in the work of Jeremy Bentham, that they assume that the dominant drive of human action is to seek utility and avoid disutility or negative utilities. Furthermore, is the microeconomics emphasis. The individual person and firm take center stage in the marginalist drama. Instead of considering the aggregate economy or macroeconomics, the marginalists consider individual decision-making, market condition for a single type of good, the output of specific firms, and so forth. Next, the use of abstract and deductive method. The marginalists reject the historical method in favor of the abstract and deductive approach pioneered by the David Ricardo. Ricardo began with basic premise and then used logic to deduce generalizations. His tendency is to use restricted assumption to bolster his argument. The method of partial equilibrium analysis, championed by many members of marginalist school, was useful for abstracting from the complexity of the real world in order to better understand it. The ceteris paribus approach, allowing one element at one time to change while holding all other variables temporarily constant, enable the investigator to dissect complex phenomena one step at a time. The problem of immensely complicated society with its countless variables was tried by simplify and penetrate in an orderly, systematic manner. Next is the pure competition emphasis. The marginalists normally base their analysis on the assumption of pure competition. This is the world of small, individualistic, independent entrepreneurs, numerous buyers, many sellers, homogeneous products, uniform prices, and no advertising. No people or firm has enough economic power to influence market prices perceptibly. Individuals can adapt their own action to demand, supplies, and price through the interaction of thousand peoples. Next is a demand-oriented price theory. The classic economics emphasizes supply as the significant determinant of price. The marginalists swung to the opposite extreme and emphasized demand as the significant determinant of price. The neoclassical school emphasized both supply and demand as the significant determinant of price. Next, emphasis of subjective utility. According to marginalists, demand depends on marginal utility, which is a subjective psychological phenomenon. Marginal utility is the additional utility a person receives from consuming additional units of particular goods. Marginal utility is the change in total utility divided by the change in the quantity consumed of the good. Next, the equilibrium approach. The marginalists believe that economic forces generally tend towards equilibrium, a balance of opposing forces. Whenever disturbance causes dislocation, new movement towards equilibrium occurs. Next, the merger of land with capital goods. The marginalists lump land and capital resources together in their analysis and spoke of interest, rent, profits,
as being the returns of property resources. This has its advantages analytically and also combat the conclusion drawn by some that land rent is unearned income and unnecessary payment in order to ensure the use of lands. Marginalists generally couple the reward to the landowner with interest theory. Lastly is the minimal government involvement. The marginalists continue the classical school's defense of minimal government involvement in the economics as the most desirable policy. In most cases, no interference with natural economics law was in order if maximum social benefits were to be realized. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syuhada binti Muhammad Rosli dengan nombor matriks 288021. Pembentangan akan diteruskan dengan kepada siapa sekolah marginalis memberikan manfaat. Terdapat beberapa kumpulan yang memperoleh manfaat daripada sekolah marginalis ini. Salah satunya adalah kumpulan pekerja. Kumpulan ini mendapat manfaat melalui upah yang diterima atas sumbangan dan keluaran yang telah mereka berikan dengan menentang teori law of motion daripada Marxian. Seterusnya, kumpulan yang menerima manfaat daripada sekolah marginalis ini adalah kumpulan yang menentang perubahan. Antara kumpulan yang dinyatakan adalah seperti majikan, pemilik tanah dan orang kaya. Bagi kumpulan majikan, mereka menentang kesatuan sekerja di mana organisasi ini diwujudkan oleh pihak pekerja bagi mendapatkan hak sebagai pekerja termasuk juga dalam isu kadar upah. Selain itu, kumpulan pemilik tanah menerima manfaat apabila sekolah marginalis ini membantu dalam penentangan teori sewa tanah daripada Ricardo. Kumpulan orang kaya juga mendapat manfaat daripada sekolah marginalis ini apabila campur tangan pihak kerajaan ditentang. Kumpulan-kumpulan ini lebih mementingkan status quo. Seterusnya adalah bagaimanakah sekolah marginalis ini menjalankan fungsinya. Pada era sekolah marginalis ini membangun, terdapat alat analisis yang dicipta iaitu gambar rajah geometri dan teknik matematik. Alat-alat analisis ini dicipta untuk menjadikan ekonomi lebih kepada sains tepat. Seperti contoh, untuk mengukur kadar pengangguran sebuah negara, formula yang boleh digunakan adalah jumlah pengangguran dibahagikan dengan jumlah tenaga penuh dan didarab dengan 100. Jika formula-formula seperti ini digunakan, jawapan yang tepat akan diperoleh dan negara dapat merancang ekonomi mereka dengan baik. Selain itu, sekolah marginalis ini mengutamakan permintaan pengguna atau kuasa individu dalam membuat keputusan terhadap barang dan perkhidmatan yang mereka ingin peroleh bagi menentukan harga dalam pasaran. Dalam arti kata lain, tiada campur tangan kerajaan dalam penentuan harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran. Golongan marginalis secara eksplisit menyatakan andaian asas yang mendasari analisis ekonomi berbanding membiarkannya bersembunyi di latar belakang seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ahli ekonomi klasik. Kontroversi metodologi yang ditimbulkan oleh golongan marginalis mengakibatkan pemisahan prinsip objektif dan boleh disahkan berdasarkan andaian yang dinyatakan oleh prinsip-prinsip yang bergantung pada pertimbangan nilai dan pandangan falsafah. Terdapat satu kaedah yang diterbitkan oleh sekolah marginalis ini iaitu analisis keseimbangan separa. Pendekatan ini membenarkan satu pembeli ubah pada suatu masa untuk berubah sambil memegang semua pembeli ubah lain dimalarkan buat sementara. Dalam arti kata lain, membolehkan penyiasatan untuk membedah fenomena kompleks satu langkah pada satu masa. Masalah-masalah masyarakat yang sangat rumit dengan pembeli ubahnya telah dipermudahkan dan ditembusi dengan teratur dan sistematik. Akhir sekali, sekolah ini juga berusaha untuk tidak mengabaikan unit ekonomi individu atau sektor kecil ekonomi. Pendekatan mikroekonomi marginalisme melengkapkan pendekatan makroekonomi yang mungkin mengabaikan banyak masalah dengan melihat ekonomi secara keseluruhan. Sebagai contoh, kumpulan orang tertentu mungkin menjadi semakin miskin walaupun purata pendapatan per kapita benar bagi negara mungkin meningkat. Keynes menunjukkan kepada dakwaan kekeliruan komposisi yang dikaitkan dengan teori pekerjaan marginalis dan neoklasik. Jika satu firma memotong gaji, ia boleh mengembangkan pasarannya dengan menjual lebih banyak barangan pada harga yang lebih rendah. Ini kerana penurunan kuasa beli di kalangan pekerjanya tidak akan menjejaskannya. Pekerja biasanya membeli hanya sebahagian kecil daripada keluarannya.
Walau bagaimanapun, jika semua majikan memotong gaji, mereka mungkin mendapati bahawa perniagaan mereka mengecut dan bukannya berkembang. Pengkritik berhujah bahawa andaian persaingan tulen adalah abstraksi yang munasabah melihat ke belakang dari tahun 1870-an. Tetapi ia terlalu terhad untuk digunakan kerana persaingan merosot selepas 1870-an. Hari ini, persaingan tulen boleh didapati dalam beberapa sektor ekonomi sahaja. Ahli ekonomi institusional berpendapat bahawa faktor sejarah dan institusi mendominasi pengiraan individu dalam penentuan tempoh hari bekerja, tingkah laku pengguna, kadar upah dan seumpamanya. Pandangan golongan marginalis bahawa kerajaan yang terbaik adalah kerajaan yang paling sedikit mengganggu menjadi lapuk apabila peristiwa baru berlaku dan teori ekonomi baru berkembang. Analisis pemikiran ini pada asalnya adalah statik, abadi dan tidak berasas dengan bukti empirikal. Terdapat beberapa percubaan pada pengesahan induktif teori, namun hipotesis sering dirangka dengan cara yang menghalang ujian. Kitaran perniagaan diabaikan dalam meyakini bahawa bekalan mewujudkan permintaan sendiri dan oleh itu pekerjaan penuh adalah peraturan. Sekolah itu gagal menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan teorinya terbukti tidak mencukupi untuk negara-negara yang perlahan membangun. Tetapi, di sebalik kritikan ini, banyak teori marginalis kekal dan tidak terjejas, seperti yang dibuktikan dalam buku teks kontemporari tentang prinsip ekonomi dan mikroekonomi. Sekolah itu akhirnya diserap oleh sekolah neoklasik yang lebih luas bersama-sama dengan variasi makroekonomi Keynesian, mendominasi analisis ekonomi di daerah-daerah barat dan berkongsi bidang antarabangsa dengan sosialisme. Assalamualaikum Doktor. Nama saya Siti Atira binti Ayub, nombor matriks 285381. Seterusnya saya akan meneruskan perbincangan iaitu tokoh-tokoh yang penting dalam marginalis. Terdapat 3 orang tokoh penting iaitu Antoine Augustine Carnot, William Antley Jevons and Francis Edgeworth. Tetapi dalam topik ini, dalam perbincangan ini saya akan menerangkan tentang Antoine Augustine Carnot atau lebih dikenali sebagai Carnot. Seterusnya adalah latar belakang Carnot. Carnot atau nama sebenarnya adalah Antoine Augustine Carnot. Dia dilahirkan pada tahun 1801 di Gray, Perancis dan telah meninggal pada tahun 1877 pada umurnya 75 tahun di Perancis. So, Antoine Augustine Carnot ni, dia adalah merupakan French mathematicians and economics yang di mana dia telah membuat significant contribution terhadap kedua-dua bidang tersebut. Carnot ni dia lebih dikenali dengan konsepnya iaitu oligopoly theory. So pada mulanya Carnot ni dia merupakan ahli matematik, tetapi kemudiannya dia minat dengan ekonomi. So dengan itu dia telah mencipta satu teori iaitu Researches into the Mathematical Principle of the Theory of Wealth, di mana teori ini diguna pakai oleh ahli ekonomi sehingga ke hari ini. So ini membuktikan bahawa teori tersebut adalah merupakan the earliest version yang mengapply mathematical technique dalam ekonomi analisis. So ini membuktikan Carnot membuat first contribution dalam mathematical economy. Seperti yang saya cakap tadi, Carnot telah membuat 2 contribution yang terkenal iaitu Theory of Monopoly and Theory of Duopoly. So seperti yang kita tengok pada rajah ni iaitu teori monopoli, Carnot ni adalah orang pertama yang mengemukakan idea tentang sesebuah firm ataupun syarikat boleh mengaut keuntungan, memaksimumkan keuntungan dengan mengenakan tingkat harga tetap pada marginal revenue dan marginal cost. Marginal revenue equals to marginal cost, iaitu MR equals to MC. So pada gambar rajah tersebut,
kita andaikan terdapat individu yang mendakwa dirinya adalah pemilik sumber mata air. Oleh itu, dia memaksimumkan keuntungan pada tingkat output di mana TR is the greatest, iaitu pada titik MR equals to 0. Dalam graf A, kita dapat lihat keluk MR berada di bawah keluk permintaan, iaitu keluk D, iaitu price dikenakan pada tingkat yang rendah pada setiap liter, termasuklah yang liter additional yang dijual. Seller dia boleh mengenakan harga pada 100 francs per liter, tetapi dia hanya menjual sebanyak 65 liter sahaja. Oleh itu, hasil keuntungan iaitu TR, total revenue, sebanyak 6,500 francs, di mana total costnya adalah kosong. So, monopolis ni dia akan try and error sehinggalah dia mencapai pada kadar harga yang tetap, iaitu 60 francs. So, buyers pada harga 60 francs ni dia akan membeli sebanyak 200 liter. Oleh itu, total revenue akan meningkat sebanyak 12,000 francs. So, ini adalah ini menunjukkan total revenue yang maksimum yang boleh dihasilkan oleh monopolis. So, monopolis hires TR, di mana MR equals to MC, which is equals to 0. Ia menunjukkan profit maximizing condition telah dicapai. So, pada harga $60, pada graf B, dia menunjukkan sebarang harga yang di bawah atau atas 60 francs akan mengurangkan TR, itu total revenue. Carnot melihat situasi ini, lalu dia extend his theory, dan dia mengatakan bahawa marginal cost adalah positif. So, oleh itu, pada pandangan Carnot terhadap situasi ini, monopolis akan berhadapan dengan positif cost sekiranya profit boleh dimaksimumkan apabila TR minus TC pada tingkat output di MR equals to MC. So, rules monopoli ni dia boleh diguna pakai apabila banyak persaingan berlaku. Seterusnya, kita akan membincangkan beberapa koleksi soalan akhir tahun pada semester-semester yang lepas. Soalan pertama meminta kita untuk menghuraikan persamaan pendapat daripada sekolah marginalis dan sekolah klasik baru berhubung keperluan campur tangan kerajaan dalam sesebuah ekonomi. Dan cadangan jawapan yang boleh diberikan adalah, bagi sekolah marginalis, walaupun mereka tidak menentang campur tangan kerajaan, ahli ekonomi marginalis biasanya memilih campur tangan yang menangani kegagalan pasaran atau luaran. Mereka mungkin menyokong peranan terhad bagi kerajaan dalam menyediakan barangan awam, menguatkuasakan hak harta dan menangani ketidaksempurnaan pasaran tertentu. Bagi sekolah klasik baru, ahli ekonomi klasik baru menyatakan keraguan tentang keberkesanan campur tangan kerajaan dalam ekonomi. Mereka sering berhujah bahawa campur tangan dasar seperti rangsangan fizikal atau monetary mungkin mempunyai kesan terhad dan boleh menjejaskan kestabilan dalam jangka panjang. Mereka menekankan kepentingan jangkaan rasional dan idea bahawa individu boleh menjangka dan bertindak balas terhadap dasar kerajaan. Bagi soalan kedua daripada soalan peperiksaan akhir tahun, kita diminta untuk membincangkan tentang pegangan utama dalam sekolah marginalis ini, dan cadangan jawapan yang boleh diberikan adalah seperti berikut. Sekolah marginalis ini menumpukan perhatiannya pada titik perubahan di mana keputusan dibuat, dengan kata lain pada margin.
Seterusnya, tingkah laku ekonomi yang rasional mengandaikan bahawa orang bertindak secara rasional akan mengimbangi keseronokan dan kesakitan, mengukur utiliti marginal bagi barangan yang berbeza dan mengimbangi masa kini dengan keperluan masa hadapan. Selain itu, penekanan yang lebih kuat pada tingkah laku ejen individu. Golongan marginalis mempertimbangkan pembuatan keputusan individu, keadaan pasaran untuk satu jenis barang, keluaran firma tertentu atau tumpuan kepada mikroekonomi. Teori harga. Bagi golongan marginalis awal, permintaan menjadi kuasa utama dalam penentuan harga. Golongan marginalis percaya bahawa kuasa ekonomi secara amnya cenderung ke arah keseimbangan dengan mengimbangi kuasa-kuasa yang bertentangan. Setiap kali wujudnya gangguan, pergerakan baru ke arah keseimbangan akan berlaku. Golongan marginalis juga meneruskan pembelaan sekolah klasik terhadap penglibatan kerajaan yang minimum dalam ekonomi sebagai dasar yang paling diingini. Dalam kebanyakan kes, tiada campur tangan kerajaan terhadap undang-undang ekonomi semula jadi adalah teratur jika faedah sosial maksimum ingin direalisasikan. Dan akhir sekali, sekolah marginalis ini lebih bergantung kepada matematik dan ekonomi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang soalan past equation di mana explain why the historical inductive method used by the German historical school has become generally accepted as complementary to the abstract deductive method used by the marginalist school. So apa tu historical inductive method? Historical inductive method ni adalah pendekatan yang digunakan oleh sekolah Jerman yang menekankan tentang fakta dan juga analisis sejarah untuk memahami perkembangan ekonomi. Mereka ni berpandangan bahawa kondisi ekonomi sesuatu negara tidak mudah untuk difahami dengan hanya melalui model matematik atau teori abstrak, melainkan melalui pemahaman yang mendalam terhadap situasi sejarah dan juga konteksnya. Di sisi lain, iaitu pendekatan bagi sekolah marginalis lebih didaktif, iaitu diorang lebih memberi fokus terhadap prinsip-prinsip umum dan juga teori abstrak untuk menjelaskan sesuatu fenomena ekonomi. Mereka menggunakan model ekonomi, model mathematics dan juga analisis konseptual untuk menentukan teori-teori ekonomi. Tetapi ahli ekonomi ini dia menyedari bahawa kedua-dua pendekatan ini boleh diberikan manfaat sekiranya digunakan bersama. Hal ini kerana pendekatan historical inductive method ni tidak mempunyai data yang cukup. Sebagai contoh, untuk menyelesaikan isu kemiskinan, mereka memerlukan data daripada politik aspek, social aspek untuk mendapatkan pelbagai information. Oleh itu, mereka memerlukan data yang besar, jumlah data yang banyak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mereka memerlukan corak ataupun cara untuk mendapatkan data tersebut, di mana mereka boleh menghasilkan sesuatu hipotesis. Daripada hipotesis tersebut, barulah mereka boleh mencipta sesuatu teori. Oleh itu, konsep historical inductive method ni dia adalah merupakan pelengkap kepada pendekatan deductive method yang dilakukan oleh marginalist school. Selain itu, Ricardo ada menyatakan bahawa basic premise and use logic to deduce generalization. Selain itu, statistical variables juga allowing one variable at one time to change by holding all others variable constant. So, pendekatan ini adalah merupakan testing teori. Sebagai contohnya, jika kita mempunyai satu teori tentang law of demand and explain that when the price increase, quantity demand will decrease. So we will come out the hypothesis and then we collect the data
Lastly, kita akan buat confirmation and we can try to prove that the theory whether the theory is wrong or right. So that's all.